inspirasi, inforia, Islam, semuanya di أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kapsul haji ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Syukuri nikmat yang dikurniakan sepanjang tahun dengan ibadah korban. Hanya RM750 untuk satu bahagian lembu lokal. Laksanakannya bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Haji menghapuskan dosa-dosa silam. Kita dah banyak dosa dalam kehidupan kita, ya. Apa yang tak mahu dosanya dihapuskan, dosanya diampunkan. Ia adalah tiket kita ke syurga. Memandangkan hidup ini penuh dengan dugaan yang memungkinkan kesilapan seringkali berlaku. Begitulah beruntungnya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Jika ibadah tersebut dilakukan dengan sempurna, maka dirinya akan sebersih kain putih yang belum pernah tercemar. Ini berpandukan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang maksudnya, barang siapa berhaji ke Baitullahil Haram tanpa berkata keji, tanpa bersetubuh, tanpa membuat kefasikan, yakni selama ihram, maka dia pulang tanpa dosa bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Lalu dijadikan panduan pada kita. Berusahalah bersungguh-sungguh agar kita dapat nikmat yang dikatakan menjadi tetamu Allah. Kita hari ini bimbang dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Rupa-rupanya di antara usaha kita menghapuskan segala dosa, diampunkan segala dosa, lalu jadilah tetamu Allah dalam menunaikan ibadah haji. Semoga pulangnya kita menjadi hamba Allah yang dikurniakan haji yang mabrur, lalu seolah-olah bayi yang baru dilahirkan. Semoga beroleh rahmat dan diberikan peluang dalam kehidupan menjadi tetamunya menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kapsul haji itu tadi telah dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Berkorbanlah sambil mengukir senyuman kepada mereka yang memerlukan bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Easy Korban, mudah dan dipercayai. Assalamualaikum. Masih tercari-cari tempat nak buat korban tahun ni? Sudah dikata berkali-kali, nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadah korban yang dicari, IKIM dan Easy Korban lah yang pasti. Betul tu Abang Abun. Anda belum ada bahagian korban tahun ini? Jangan lepaskan peluang untuk laksanakannya dalam program anjuran bersama IKIM dan Easy Korban. Hanya RM750 satu bahagian untuk korban dalam negara dan RM350 satu bahagian untuk korban di luar negara. Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, layari korbanikim.com atau hubungi 012-686-9236 sekarang. Penyertaan adalah terhad, ya. Johor Bahru 106
96.2 FM. Ayo kita lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing. Tapi sofa cantik je. Tak ada koyak pun. Kucing tak cakar ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakar. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disuapkan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. Assalamualaikum. Tok Abah kat sini ya. Berhajat untuk melakukan korban tahun ini, jom bersama serantau Muslim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kawthar ayat kedua yang bermaksud tunaikanlah solat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Kurban dengan serantau Muslim harganya berpatutan. Gambar bahagian kurban pun anda dapat dan anda juga akan dapat CD penyertaan dan boleh juga dapat e-book eksklusif tau. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim, layari korbanmudah.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah serantau Muslim. Umrah murah. Harga bermula dari RM6,840. Hotel Safa berdekatan Masjidil Haram, pakej 12 hari. Lama di Mekah. Penerbangan Air Asia dan Malaysia Airlines. Full wad makan 3 kali sehari. Terdapat lebih dari 12 cawangan titik travel di seluruh negara. Hubungi segera 014-642-5645. 014-642-5645. Daftar sekarang di laman sesawang www.titiptravel.com. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Ibu, ayah, aku cinta padamu. Ibu, ayah, aku sayang padamu. Makan minumku dan pakaianku, dikau berikan semuanya kepadaku. Makan minumku dan pakaianku, dikau berikan semuanya kepadaku. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Doakan mereka hingga ke syurga. Saat ku buntu, saat ku jatuh, engkau berikan harapan yang baru. Berat lelahmu, susah payahmu, membesarkanku dengan kasih sayang. Curahkan ilmu, tunjuk ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Curahkan ilmu, tunjuk ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Cinta
mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Assalamualaikum. Masih cari-cari tempat nak buat korban tahun ni? Sudah dikata berkali-kali, nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadah korban yang dicari, Ikim dan Easy Korban lah yang pasti. Betul tu Abang Abun. Anda belum ada bahagian korban tahun ini? Jangan lepaskan peluang untuk laksanakannya dalam program anjuran bersama Ikim dan Easy Korban. Hanya RM750 satu bahagian untuk korban dalam negara dan RM350 satu bahagian untuk korban di luar negara. Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, layari korbanikim.com atau hubungi 012-686-9236 sekarang. Penyertaan adalah terhad ya. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badrisyah bin Alauddin. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayo bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Kota Baru 89.8. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Ikuti laman Facebook mempunyai rencana dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya dan aku sudah berubah, yeah. Semua ku bagaimana ku pulang, aku sedang cari, ku ingin jalan sana untukku sikit. Semua ku beri, apalagi
waktu ini masih bersama Destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama para pendengar, Alhamdulillah kita ke jam kedua bersama Destinasi. Dan seperti biasa setiap hari Isnin, insyaAllah kita membawa secara langsung di YouTube IKIM Media untuk tontonan anda. Dan juga boleh hantarkan soalan pertanyaan untuk program petang ini, insyaAllah di WhatsApp konti 0112900404. Dan untuk petang ini, Alhamdulillah, kita masih lagi bersama rancangan Raudah Jiwa bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa, pakar motivasi untuk petang ini. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Datuk? Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bikhair. Alhamdulillah. Kata Jana? Alhamdulillah bikhair, insyaAllah. Terima kasih, Datuk. Masih meluangkan masa untuk Raudah Jiwa pada petang ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Walaupun sibuk macam mana pun, Alhamdulillah ada masa diperuntukkan juga untuk Raudah Jiwa. Banyak yang kita nak berkongsikan untuk petang ini bersama Datuk, insyaAllah. Dan Datuk akan bincangkan tentang memperkasa sifat tawadah, humility quotient atau HQ untuk jadi insan berwibawa, insyaAllah. Dan untuk waktu ini bersama Datuk, untuk mukadimah ni silakan Datuk. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datin Mona dan semua para pendengar yang Tok Abah kasihi. Itulah satu sifat yang selalu kita terlepas pandang ialah sifat tawaduk, ya, yang sebenarnya sebahagian daripada satu package manusia yang disebut sebagai HQ ataupun humility quotient, aras kemampuan kita untuk bertindak dalam keadaan yang merendah diri walaupun kita ada banyak kelebihan, ada kehebatan, ada sesuatu yang dapat disumbangkan. Dan Tok Abah selalu teringat, ya, pesan asatizah, ya, setiap kali ada tazkirah kat masjid di mana-mana dia akan sebut bila kita merendahkan diri, ya, maka kita akan jadi tinggi di sisi Allah. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, barang siapa yang tawaduk kerana Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Nampak, ya? Jadi bila kita merendahkan diri kerana Allah, sebab kita tidak nak ujub, tidak nak takabur, tidak nak riak, ya, maka kita akan diangkat oleh Allah darjatnya di dunia dan di akhirat. Kat dunia pun orang pandang tinggi, di akhirat apatah lagi. Dan barang siapa yang sombong, dia, maka Allah akan merendahkan martabatnya. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Mandah dan Imam Abu Nuaim. Dan satu lagi hadis yang Tok Abah selalu takut, ya, sangat takut, dan sebab kita ni termasuk Tok Abah ni memang ada sifat sombong, ya, sedar tak sedar. Tidak akan masuk syurga sesiapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar zarah, sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Hati yang Tok Abah sangat takut. Maklumlah kita orang biasa ni, dan Tok Abah tengok, ya, ramai kita ni sedar tak sedar kita ada kesombongan, ya, dan Allah uji kita dengan, ya, sedikit sombong. Jadi kurang tawaduk. Sebenarnya orang bertanya, ya, macam mana ciri orang yang tawaduk? Orang yang tawaduk tu orang yang penting apa? Dia kenal akan kelemahan dirinya. Ya, dan cuba nak memperbaiki. Dia sedia untuk baiki diri dia setiap hari. Seperti yang Nabi pesan, orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Dan orang yang tawaduk ni mudah nampak kehebatan orang lain, kelebihan orang lain, dan menghargai kelebihan orang lain. Bukan macam dia je pandai, macam dia je hebat, macam dia je tak. Kita menghargai, ya. Dan sebenarnya orang yang sifat tawaduk ni, yang Tok Abah dah umur 72 ni pun masih cuba nak belajar. Kita fikir tentang kepentingan orang lain dan kurang memberikan tumpuan kepada kepentingan diri. Dan semua pemimpin hebat, semua orang adalah pemimpin. Semua pemimpin yang hebat wajib ada sifat tawaduk. Seperti kata peribahasa Melayu, ikut resmi padi. Makin berisi, makin tunduk, makin merendahkan diri, ya, insyaAllah. InsyaAllah, Masya Allah, Alhamdulillah Datuk. Terima kasih atas pencerahan untuk mukadimahnya untuk waktu ini. Dan mungkin itulah yang kita nak tahu, kepentingan sifat tawaduk ni. Dan juga Datuk, mungkin kita nak tahulah juga apa pun sebenarnya orang jadi kurang tawaduk ni atau sombong. Nampak dia tawaduk, tapi kadang-kadang tawaduk tu menjadi sombong pula. Bagaimana Datuk? Itu dia. Setan ni, jangan salahkan setan, tapi setan ni punya
kerja dia sangat licik. Ya, kadang-kadang disuruh kita merendah diri sampai keterlaluan pun, ya, bahaya. Kadang buat baik keterlaluan pun. Dia buat baik sampai melampaui batas, buat baik. Tapi rupanya saya kata buat baik, kau kan hebat, kau kan pemurah, kau kan kaya, kau kan jadi kadang-kadang kita over, itu pun boleh jadi juga jadi sombong akhirnya. So bila tak apa berganti apa punca orang sombong ni? Ni kaji diri ya, untuk diri tak apa ni. Tak dapat tidak, yang pertamanya minta maaf lah, tak apa, kena minta maaf pada semua lah. Kita ni kadang hati kita masih kotor. Yang bila hati kotor, maka kita kadang-kadang kita dikaburi mata kita dengan hal-hal duniawi, sampai kita terlupa hal-hal ukhrawi, maka kita mudah untuk jadi sombong. Ya, sebabnya selalu dipesan oleh para ulama, para asatizah, barang siapa ingat mati, mudah-mudahan dia kurang dapat mengawal kesombongan. Hati kotor. Ya, yang kedua adalah kenapa hati kotor? Berkaitan yang nombor 2, ingkar ibadah. Kalau ibadah kita tinggalkan, buat pun kata tu tak sempurna, yang fardu tak sempurna, yang sunat kita orang sunat ni untuk tua-tua. Orang tua-tua yang sunat-sunat ni dia qobliyah, duha sebenarnya orang tua-tua. Kita muda lagi, mana ada masa, ya. So ni ingkar ibadah dan kurang doa. Kedua. Dan Imam Ghazali kata ada 6 sebab. Ditambah daripada hati kotor dan ingkar tu ada 6 sebab orang jadi sombong. Pertama, sebab ilmunya. Be careful. Ini taubat pun besarkan. Ini taubat kerana kita aku lebih tahu daripada dia. Bidang aku. Betul aku yang cakap, bukan dia. Dan taubat pun dengar beberapa video tular ya tentang tak payah sebut apa-apa lah. Tapi seorang ulama ni mengutuk ulama lain. Mengutuk. Jadi dia tu bodoh, dia tu banyak tak tahu. Fatwa dia patut dibuang ke longkang. Begitu bahasanya. Jadi tuan-tuan dengar tu, Allah sedihnya. Tuan-tuan dengar sendiri dia punya rakaman. Jadi bukan orang cakap. Jadi ini satu tanda kita sombong. Ya, kita tidak menghargai orang lain. Pada tuan-tuan semua orang ada kelebihan masing-masing. So ramai orang sombong sebab ilmunya. Ada orang sombong sebab keturunannya. Keturunannya orang baik-baik, orang keturunan kita punya family gini ya, keturunan. Dia kata Imam Ghazali, memang betul. Coba tengok dalam mengkaunsel ribuan, puluhan ribu manusia, nampak ada yang sombong. Ni antara 2 darjat lah. Keturunan yang berprestij. Yang lagi, ada orang sombong sebab cantik dia. Cara dia berjalan, cara dia kalau orang yang tak pakai tudung, cara dia tolak rambut pun tahu dia sombong. Dan perasan dia cantik. Cara dia tolak rambut pun tak perasan dah. Dan orang yang perasan dia cantik jadi hodoh untuk orang yang tidak berkepentingan. Dan tuan ni orang tua, jadi bila pandang orang perempuan yang perasan cantik, nampak hodoh. Jadi orang ada sombong sebab kecantikan, sebab kekuatan ataupun dia punya kuasa. Sebab ini pun tak apa, selalu pesan pada diri. Tok Mak pernah pesan, tegur tak apa. Yang kita jadi sombong sebab kita campur dengan orang-orang berkuasa. Yang orang yang berkuasa tu pemimpin ke, menteri ke, ulama ke, mereka tak sombong tapi kawan kepada orang hebat-hebat ni, kita jadi sombong. Jadi bila saya jumpa Tan Sri ni dan Datuk ni, sombong nampak. Tok Mak tegur. Ya, Tok Mak pun tersedar. Ya, sebab aku ni jadi sombong sebab geng-geng ni semua orang-orang hebat, orang berkuasa, orang yang berkaliber. Jadi kenalan, ya, maka benar orang yang berkuasa mungkin tak sombong, tapi kawan-kawan orang yang berkuasa ni takut jadi sombong. Dan yang last sekali, apa nampak antara punca orang jadi sombong, tak kenal diri yang sebenar dan jarang masuk majlis ilmu. Jadi paling siapa yang tak masuk majlis ilmu 40 hari, maka hati jadi keras, jadi kering dan mudah wujud sombong. Alhamdulillah. Terima kasih Dato' atas pencerahan. Kadang-kadang kita tak perasan kita ada kesombongan sikit-sikit tu. Baru kenal makhluk yang biasa je dah sombong. Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah. Sentap sekejap. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini Dato' dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah
direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Surah Al-Hajj ayat 34. daripada kalangan umat Islam kita yang terpilih untuk menunaikan haji. Jadi saya harap bahawa mereka dapat merasai peluang ini satu peluang yang cukup istimewa, dan perlulah mereka bersedia dari segi pelbagai aspek dan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi kesihatan sekali, kesihatan juga para jemaah haji, maklum sajalah majoriti atau kebanyakan para jemaah haji kita ni dah telah pun lanjut usia, ya, 60 ke atas ataupun 70, 80 ke atas. Adalah juga sikit sebanyak penyakit-penyakit yang telah hinggap pada mereka ni. Jadi perlulah mereka menjaga kesihatan mereka. Daripada sekarang ini masih ada masa lagi. Pergi jumpa doktor, dapatkan rawatan yang secukupnya, makan ubat-ubat yang ada yang diberi oleh doktor, dan bersenamlah sedikit sebanyak, kerana tahulah sajalah dalam di sana nanti pergerakan daripada hotel ke masjid, kata contohnya di Mekah, hampir 800 ke 900 meter. Kita telah membuat satu kajian dengan satu universiti bahawa secara puratanya para jemaah haji akan berjalan banyak 10,000 langkah sehari purata dalam 40-45 hari mereka berada di sana. Jadi perlulah mereka menjaga kesihatan mereka daripada sekarang ini. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Raudah Jiwa. Dan untuk rancangan Raudah Jiwa, Alhamdulillah, masih bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, pakar motivasi untuk petang ini, bersama para pendengar juga di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda, soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini masih bersama Dato' untuk kita bincangkan tentang memperkasa sifat tawadu', humility quotient HQ untuk jadi insan berwibawa, insyaAllah untuk petang ini. Dan Dato' dah terangkan sedikit tentang punca orang menjadi kurang tawadu dan sombong. Mungkin Dato' kita nak tahulah juga, kita dah tahu dah man tawada lillah rafa'u, tapi ada juga yang kurang tawadu ni. Mungkin kita nak tahu apa kesan kepada orang-orang yang kurang tawadu ni, Dato', silakan. Alhamdulillah, selamat. Itulah dia. Terima kasih Daniel. So ini pun satu soalan yang penting lah, ya. Kadang kita terjebak dengan suatu masalah atau penyakit hati ni, seperti kurang tawadu ataupun rendah humility quotient, ya, artinya sombong lah tu, ya. Maka kita kadang terjebaklah sebab kita tak perasan pun. Yang jelas impak orang yang kurang tawadu, pertamanya ini dia, ya, rujuk pada beberapa penulisan, ya, nukilan para ulama, dia kata hati kita jadi buta, hati kita jadi kering, kita tak simpati, tak ada empati, tak kisah orang. Ya, kenapa orang miskin? Dia dah memang nasib dia miskin. Dia malas. Dia tak usah. Jadi dia begitu sombong sampai tak peka, tak ada empati dengan kesusahan atau penderitaan orang lain. Satu. Yang kedua, tak dapat tidaklah. Ya, sebab sombong itu sifat syaitan. Aba wastakbara. Ya, sebenarnya syaitan yang ingkar, yang sombong, sebab dia dicipta daripada api. Adam dicipta dari tanah. Bila Adam nak jadi khalifah, dia kata no way aku nak sujud pada makhluk yang dicipta daripada tanah. Aku lebih mulia. Itulah, jadi oleh itulah maka Allah sangat murka, ya, pada orang yang sombong sebab dia sifat setan. Tapi ada yang suka. Orang sombong ni ada kawan, ya. Ada kawan, jangan risau je, jangan risau. Orang sombong ni kawannya siapa? Setan lah. Kawan orang sombong ialah setan sebab sama-sama sombong. Be careful, ya. Tok Abah sindir tu berkata, ada kawan juga orang sombong. Nombor dua. Nombor tiga, yang Tok Abah perasan dan buat kajian, ya, yang nampak dalam kehidupan yang dah lama ni, orang yang sombong memang akhirnya orang benci lah. Ya, sebab bila kita sombong, aura kita seperti nur di sekitar badan
kita jadi sempit, jadi orang pandang kita pun menyampah keadaan. Di luar mungkin dia senyum, dia nampak menghormati kita sebab ialah orang besar, orang hebat, orang kaya, orang cantik, orang kuat, orang pandai, tapi sombong. Jadi tapi orang dalam hati benci. Ya, nak duduk semeja dengan kita pun mereka tak berapa selesa. Orang benci. Nombor 3, nombor 4, kawan-kawan jauhkan diri. Nombor 5, tertutup pintu rezeki. Tapi ada orang kata, dia kaya, dia sombong, mana tak tertutup pintu rezeki? Adakah rezeki itu cuma kekayaan, harta benda, wang ringgit? Ya, mungkin rezeki yang tertutup ialah kasih sayang kawan, jiran menyampah, kesihatannya tergugat. Maaf, ramai orang yang sombong, tak payah sebut siapalah, ya, memang kesihatannya tergugat. Ya, Pak kata Umar Abdul Aziz, ya, kata Pak Umar Abdul Aziz, sesungguhnya semua penyakit adalah dosa. Dan orang sombong ni memang berdosa lah sebab apa yang ingkar, ya, tertutup pintu rezeki, tak ikhlas apa yang dia buat. Ya, orang sombong, aku kalau nak menderma kena ada media lah, ada media. Aku derma bukan sikit, ya, ni 1,5 juta aku nak derma ni, ya, takkan you tak ada media nak buat coverage, ya. Dia tak ikhlas lah. Sebab orang ikhlas ialah orang yang suka menolong, membantu buat kerja yang terbaik dalam keadaan orang tak tengok dan dia malu orang tahu dia buat baik. Itu lawan kepada sombong. Ikhlas, ya. Dan of course lah, ya, bila kita sombong ni sebenarnya sebab hati kotor, maka bila sombong dan hati kotor, kita apa yang akan jadi? Kita tarik bencana. Hati kotor tarik mudarat, tarik penyakit, tarik bencana, tarik masalah satu persatu. Jadi itu, ya, antara lain impak atau kesan orang yang sombong yang kadang tak sedar diri. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Dan mungkin Datuk ada yang bertanya juga, bagaimana kalau seseorang dapat mengukur atau menilai sejauh mana sifat tawaduk kita ni dengan menggunakan HQ ini atau humility quotient? Bagaimana Datuk? Bagus soalan tu, ya. Yang macam mana kita nak ukur, ya. Jadi kalau kita bak kata orang lah, ya, sebab orang yang hebat ni, ya, orang yang banyak ilmu, katalah dia banyak ilmu. Yang jadi punca salah satu kesombongan ialah sebab banyak ilmu. Bila dia banyak ilmu, dia kata aku ni yang banyaknya benda yang aku tak tahu, ya. Tok Abah makin lama belajar makin banyak tak tahu, ya. Tiap malam belajar benda baru. Ya Allah, aku dah umur 72 baru tahu bahawa kalau tertinggal baca surah selepas rakaat pertama, kita boleh, bukanlah qada, kita boleh baca 2 surah di rakaat kedua. Tok Abah baru belajar umur 72 baru tahu. Ya Allah Tuhanku, ya Allah, ya. Ya, rupanya kalau kita memang tiap-tiap pagi solat sunat qabla subuh, jadi kita boleh qada. Kalau tertinggal kita boleh qada sebab tiap-tiap hari kita boleh qada qabla subuh. Dan Ali pernah menangis 3 hari sebab tertinggal, ya, solat sunat qabla subuh. Dahsyat. Jadi benda macam ni lah, ya. Jadi macam mana kita tahu kita ni tawaduk? Kita sentiasa rasa kita ni banyak kejahilan, banyak kelemahan. Seperti kata Aisyah, siapakah orang yang baik? Wahai Aisyah, orang yang baik ni orang yang tak sombong. Orang yang baik ialah orang yang rasa dirinya banyak dosa, segera bertaubat. Sebab taubat selalu pesan pada semua peserta khusus. Semalam pun taubat pesan pada peserta khusus, kemarin dulu, ya. Hari Jumaat, hari Sabtu, ya, taubat pesan. Dan taubat tanya dulu, berapa orang malam tadi sempat solat taubat sebelum tidur, ya. Ni di depan taubat ni ramai di kalangan orang yang faham agama, ya. Tapi yang angkat tangan cuma 2 orang. Daripada 40 orang, 2 orang yang sempat solat taubat. Dan taubat tersebut pelan-pelan. Yang jom kita ingatkan diri kita, orang yang tak solat taubat sebelum mati itu, sebelum mati tak sebelum tidur, sebelum mati sementara, orang yang sombong. Jom, so untuk tanda kita tak sombong, kita solat taubat. Sebab tidur itu ibarat mati. Jadi kalau kita dah tahu nak tidur, nak mati, tapi kita tak solat taubat dan kita tahu kita banyak dosa, maka kita sombong. Dan orang yang sombong tu terlupa akan mati. So, orang yang solat taubat tiap malam, istighfar banyak-banyak, memaafkan semua orang agar dapat kemaafan dari Allah dan manusia, itu petanda kita dapat mengatasi kesombongan. Dan kita tak rasa, satu lagi tanda orang tak sombong, bila kita seorang pegawai tinggi, seorang ketua jabatan, seorang pengarah, ya, bila kita sampai ke pejabat, ya, ada orang terparking kat tempat kita. Ada seorang ketua jabatan, dia dah bubuh kat dia punya timetable tu, dia punya jadual, dia cuti. Jadi anak-anak staff semua tahu, anak buah tahu dia cuti. Jadi orang pun parklah kat tempat kereta dia. Walaupun dia cuti, dia singgah ke pejabat. Bila singgah pejabat, tempat parking dia ada orang kereta lain masuk. Apa jadi? Dia punya
punya marah, dia parking kereta dia kat belakang kereta tu, depan tu ada curb, jadi tak boleh nak keluar. Dan dia balik rumah dia naik taksi. Dia nak mengajar orang yang parking kat tempat dia. Ya Allah, ya Tuhanku, dan bila tak rujuk kes itu kepada seorang ulama. Ulama kata seorang ketua, kalau tempat parking kereta dia pun dia rasa sombong dan rasa marah bila orang terpakai, itu tanda dia patut meletakkan jawatan. Sebab dia sudah mula sombong sebab kedudukannya. Itu dia. Jadi kita boleh lihatlah betapa kita ni mudah sombong ya. Orang yang tak sombong, orang yang tawaduk, orang yang Allah, ini hal dunia, tak ada apa. Ya, kita semua sama. Yang kita ni semua sama di mata Allah. Yang membezakan cuma hati dan amalan. Ya, kedudukan, pangkat, kecantikan, ilmu, kekayaan, langsung tak ada Allah pandang kecuali hati dan amalan. Kalau kita ingat yang itu, maka kita dapat mempamerkan bahawa kita mudah-mudahan atas landasan untuk ikhtiar ke arah tawaduk. Ingat, tawaduk, nak jadi tawaduk ni satu perjalanan, bukan satu destinasi. Tak boleh mengatakan alhamdulillah aku dah tawaduk, alhamdulillah. Tak boleh. Jadi setan akan tepuk tangan, awak ni dah mula sombong. Dah mula sombong, dia rasa dia tawaduk. Alhamdulillah, kata setan. Setan tak kata alhamdulillah lah. Setan kata pada muka. Itu dia. Dan antaralah ya petanda kita ada sifat tawaduk, insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih Datuk atas pencerahan, dan untuk waktu ini Datuk dan para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Muhammad bin Abdul Qadir Al-Mandili lahir pada tahun 1939 di Alurustar, Kedah. Bapanya Syekh Abdul Qadir berasal dari Mandiling, Indonesia dan berhijrah ke Malaysia ketika berusia 14 tahun. Pendidikan awal Syekh Muhammad bermula di Madrasah Darul Ulum, Makkah yang diasaskan rakyat Malaysia dan Indonesia. Beliau kemudian mendalami ilmu dengan bimbingan bapanya selama 7 tahun di Masjidil Haram. Syekh Muhammad merupakan salah seorang dalam kumpulan pertama yang diterima masuk ke Universiti Islam Madinah. Syekh Muhammad pernah dilantik sebagai Jemaah Ahli Syura urusan agama Masjidil Haram dan guru di Ma'had Al-Haram di Makkah. Beliau juga pernah diutus ke Asia Tenggara oleh Darul Ifta Arab Saudi untuk memantau urusan dan hal ehwal agama. Syekh Muhammad terkenal dalam kalangan jemaah dari Malaysia dan Indonesia serta negara-negara Asia Tenggara yang lain disebabkan peranan penting beliau sebagai pengajar di Masjidil Haram. Beliau merupakan salah seorang daripada 15 orang guru agama yang dipilih mengendalikan kelas agama, dan beliau satu-satunya anak Melayu yang diberikan kepercayaan oleh pihak pentadbir Masjidil Haram. Syekh Muhammad turut diberikan keistimewaan untuk menyampaikan ceramah dan mengajar di sudut yang berhampiran dengan Kaabah dan selari dengan Hajarul Aswad. Syekh Muhammad, ulama kebanggaan ummah dan dunia Melayu, meninggal dunia pada 31 Julai 2012 pada usia 73 tahun. Inspirasi Informa Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih lagi bersama Destinasi IKIM. Alhamdulillah. Untuk petang ini bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, pakar motivasi untuk petang ini di rancangan Raudah Jiwa.
dan masih membincangkan tentang memperkasa sifat tawaduk, humility quotient HQ untuk jadi insan berwibawa. Dan untuk waktu ini bersama Dato' masih lagi kita nak kupaskan lagi tentang HQ ini, Dato'. Dan untuk waktu ini Dato' mungkin ada yang bertanya juga tentang HQ ini dan bagaimana sifat tawaduk ni boleh mempengaruhi hubungan antara individu dengan lingkungan sekitar kita, Dato', termasuk keluarga, teman dan rakan sekerja. Bagaimana, Dato'? Itulah, kalau sebab kita sebut tadi antara sifat-sifat orang yang tawaduk ialah dia tak cakap besar. Lepas tu dia sentiasa suka tolong, suka menolong, ya. Yang ketiganya dia sentiasa mementingkan orang lain. Dia mementingkan orang lain lebih daripada dirinya dan menghargai kehebatan orang lain. Jadi kalau itu yang kita selalu pamerkan, ya, kita suka tolong, kita menghargai orang lain dan kita rasa aku tak lebih daripada dia pun, aku tak sehebat mana pun, maka orang akan mudah berkawan dengan kita, selesa berkawan dengan kita, ya, dan sebagainya. Tuan nak bagi satu contoh yang kita benar. Seorang wanita, seorang orang hebatlah, wanita hebat ni dia duduk di dua orang manusia hebat, dua orang pemimpin hebat lah, ya. Tuan tengok dari jauh aja dia berbual rancak selama setengah jam di masa makan, ya. Lepas tu tak dapat jumpa wanita ni, tanya, bestnya you dapat duduk di apik dia dua orang manusia hebat. Bagaimana orang hebat di kanan nampak tu? Oh, dia hebat. Dia ceritakan tentang pengalaman dia, kehebatan dia. Saya kagum betul dengan dia. Oh, hebat. Orang kiri, pimpin bagi dia lain. Dia asyik bercerita dan bertanya pada saya sampai saya terasa saya hebat. Orang yang kedua ni bercerita, bercakap sampai saya rasa yakin, confident yang saya ada potensi untuk jadi hebat. Jadi tak pernah cerita pun tentang kehebatan dia. Itu dia. Jadi tak apa pun membuat satu rumusan, tengok orang A menceritakan kehebatan dia adalah sikit sombong. Ya, sebab dia cerita tentang kehebatan dia, pengalaman dia, kekayaan dia. Tapi orang yang kedua ni pemimpin hebat. Tapi dia tak cerita apa-apa, tapi dia bercerita sampai wanita tadi jadi rasa dia hebat. Ada potensi. Ini dia. Jadi kalau kita ada sifat tawaduk, maka orang akan selesa bercampur dengan kita, berinteraksi, dan kata tu berjamaah dengan kita, dan yang penting tolong menolong, ya, dengan tidak ada gap. Itu orang yang tawaduk ni, ya, takkan I nak makan kat gerai tepi jalan, mana boleh. Tengoklah status I, takkan you nak makan cendol, kena masuklah hotel, kita minta cendol tak kat hotel 5 bintang lah. Macam mana orang nak berkawan, ya, kecuali orang-orang yang sama-sama sombong macam kita juga, ya. Itulah dia, Din, impak, sombong dengan infinity atau kemudahan orang untuk berkawan dengan kita. Alhamdulillah. Terima kasih, Dato'. Dan ada satu soalan lagi, Dato', untuk waktu ini bertanya, bagaimana sifat tawaduk ni, Dato', memberikan kekuatan dan kepercayaan kepada diri seseorang dengan membuatnya insan yang betul-betul berwibawa? Itu sebenarnya soalan ni sebenarnya berkaitan dengan janji Allah, ya, janji Allah. Dan Tuan bacakan hadis tadi, barang siapa yang merendahkan dirinya, tawaduk, ya, kerana Allah, bukan kerana apa-apa, bukan dia aku kena merendah diri sebab ni pilihan raya dah dekat. Contoh pilihan raya dah dekat ni. Ni nasihat, bukannya sindiran, ya. Aku kena rendahkan diri, aku kena duduk sama mereka, aku kena makan kat tempat yang paling kotor, paling comot pun aku kena, sebab aku nak undi mereka. Itu bukan kerana Allah, ya. Orang yang ikhlas, orang yang tawaduk, dia bertindak sebaik mungkin walaupun orang tak nampak, ya, dan dia malu kalau orang tahu kebaikannya. Jadi bagaimana sifat tawaduk dapat beri kekuatan dan kepercayaan orang? Tu bila kita tawaduk, maka orang akan yakin, ya, sebab orang yang tahu benar-benar tawaduk, dia tak boleh berlakon lah. Dia tak boleh berlakon, dia tak berlakon. Kalau kita berlakon, waktu-waktu tertentu kita tunjukkan sifat-sifat yang tawaduk. Waktu lain nampak kesombongan kita. Nampak orang nak minta bantuan ke, nak bercerita ke, nak ambil gambar pun, tak maaf, tahu saya, ya. Tapi kalau orang yang benar-benar tawaduk, dia satu sifat, maka di mana pun dia, di rumah, di tempat kerja, dalam kenderaan, dalam majlis, di masjid, sama je. Tuan Tri, tuan-tuan, tok ke depan tu. Tak. Saya datang lewat, saya kena suar belakang.
Saya datang lewat, saya kena soal belakang. Itu tertibnya, mana boleh saya ke depan. Tak ada orang dia tak apa. Biarlah, yang depan tu orang yang datang awal, stop depan. Saya datang lewat, saya kena stop belakang. Jadi ini orang yang benar-benar tawaduk. Ya, yang walaupun dah ada untuk letakkan tempat sejadahnya, label pun. Tapi sebab dia datang lewat, dia tak nak ke depan. Sebab dia tak nak, melangkah stop yang ada. Ini orang yang insyaAllah tawaduk lah. Dan kesannya, bila dia tawaduk kerana Allah, Allah naikkan martabatnya. Di dunia pun tinggi martabat, di akhirat apatah lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Dato' atas pencerahan. Banyak sebenarnya kita nak kupaskan untuk petang ini tentang HQ ini. Sebenarnya kita nampak mudah, tapi sebenarnya tak mudah pun. Bila syaitan ni pandai je. Bila kita dah tawaduk, dah elok, dah buat segala ni, kita riak pula. Jadi lain pula kejadian ni. Masya Allah. Dan untuk waktu ini Datuk mungkin untuk kesimpulan kata-kata akhir bagaimana kita nak mendapat amalkan untuk meningkatkan lagi sifat tawaduk kita ni atau HQ dalam diri kita, bagaimana Datuk? Baiklah, jadi sebagai satu rumusan yang penting bagaimana kita meningkatkan HQ ataupun humility quotient aras ketawadukan kita. Pertama, tak dapat tidak semua orang taubat pesangka diri taubat, murnikan hati kita, ulang balik taubat, ulang sepanjang hayat selagi ada hidup, tolak taubat datang malam, istighfar banyak-banyak, maafkan semua orang, kalau boleh itulah baca Quran, sedekah subuh jangan lupa sambil kita niatkan. Itu satu kaedah yang mantap untuk murnikan hati. Satu. Yang kedua, itu dia. Tak dapat tidak seperti pesan para asatizah, oleh kerana hati kita keras dan jadi sombong sebab tak masuk majlis ilmu. 40 hari tak masuk majlis ilmu, maksud hadis, hati akan jadi keras. Keras ini yang jadi sombong. Jadi berterusan masuk majlis ilmu, belajar. Majlis ilmu ni tak seperti di masjid, di surau sahaja ataupun dalam kelas saja. Kita dengarnya dengan raudah jiwa pun majlis ilmu. Dengan khutbah, dengan otak pun majlis ilmu. Tengok program yang bagus ke, dengar video ke CD yang bagus pun, itu majlis ilmu. Jadi berterusan masuk majlis ilmu, hati kita akan bertambah lunak dan terhindar daripada sifat sombong. Lebih kepada HQ kita bertambah tinggi. Yang ketiganya, tak dapat tidak belajar untuk lebih syukur. Lebih syukur dengan apa yang ada. Tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa aku tak sekaya dia, tak se-handsome dia, tak sepandai dia, tak seberjaya seperti dia. Ini kita tak bersyukur, maka kita akan bentuk sifat sombong, angkuh. Dengan tak sedar. Kita belajar lebih bersyukur sebab Allah beri apa yang kita perlu, apa yang baik untuk kita dan apa yang kita layak dapat. Wa allaisa lil insani ila ma sa'a. Allah akan beri apa yang kita usahakan. Dan of course lah, kita kata nak bertawaduk, kita kata kita tak nak sombong. Masukkan dalam doa kita, ya Allah, hindahkan aku dari sifat sombong, ya Allah. Nabi SAW manusia agung yang sempurna, yang syumul, yang pun berdoa, Allahumma aghnini bi ilmi, ya Allah, kayakan aku dengan ilmu. Nampak? Wa zayyini bil hilmi, hiasi diriku dengan ilmi, sifat sopan santun, lemah lembut, tawaduk, itu termaktub, tersirat dalam hilmi. Jadi Nabi berdoa untuk tidak sombong. Bayangkan, Nabi kekasih Allah memang perfect, tetapi masih berdoa untuk tidak sombong. Jadi anda dan sahabat yang memang banyak kelemahan ini, wajiblah kita berdoa untuk lebih tawaduk, belajar mendengar dengan lebih empati. Kadang-kadang kita sombong sebab aku tahu lah, kau tak payah cakap, aku tahu. Sombongnya, ustaz ni cakap ilmu ni, aku dah katam berapa kali tentang ilmu ni. Sombong sebab orang yang tidak sombong, bila dia mendengar dengan hati yang murni, maka dia akan dapat ilmu baru, kefahaman baru, perspektif baru, paradigma baru, walaupun dengan ilmu lama. Kita belajar sifat 20 masuk umur 7 tahun. Kita fahamlah apa maksud sifat 20 Allah. Tapi masuk umur 17 belajar benda yang sama, takkan sama kefahaman. Masuk 27, masa 57, masa Tok Abbas sekarang umur 72, belajar sifat 20 agak-agak sama tak kefahaman? Berbeza. Jadi mendengar dengan lebih empati. Dan of course, orang yang nak bunuh kesombongan, naikkan HQ di Majlis Quran, ingat mati. Aku mungkin mati esok. So hari ni aku nak bertawaduk, aku nak merendah diri, aku nak minta maaf, aku nak bersedekah, aku nak kata I love you ke.
Jadi nak buat apa yang terbaik, buat hari ini, mana tahu kita akan mati esok. Orang yang sentiasa ingat akan kematian, dia mudah-mudahan terlindung daripada sombong dan dia punya HQ akan meningkat insya-Allah. Dan belajar untuk terima yang kita banyak kelemahan, belajar sifat tasamu, artinya berlapang dada bila kena tegur, jangan melenting, jangan sentap, ya. Kita tahu kita ni banyak kelemahan, we are all work in progress. Jangan kau siapa nak tegur aku? Ya Allah, sombongnya. Aku profesor tau, kau student. Ada seorang profesor yang pernah cakap kat Abang, dia mengadu, adakah student aku kritik aku profesor, dia boleh kritik aku? Dalam hati tahu Abang, sombongnya dia ni. Dalam hati lah, sampai senyum, tak apalah, ya. Kita pun tidak sempurna. Budak-budak sekarang dia punya exposure dia dengan internet, dengan ni, mereka banyak informasi lebih daripada kita yang dah profesor tua ni. Bagus dia tersentak, ya, tersentak balik, dia diam. Tak, kita ni walaupun hebat macam mana, profesor macam mana pun, banyak benda kita masih tak tahu, yang kadang student kita lebih tahu. Tapi kalau kita berlapang dada, kita mendengar, maka orang yang bercakap, dia akan cakap apa yang dia sudah tahu. Orang yang mendengar dengan empati, dia ada harapan dapat benda baru yang dia mungkin tak tahu. Jadi kena banyak mendengar. Lagipun Allah bagi kita 2 telinga dan 1 mulut. Artinya 1 kali cakap, 2 kali dengar. Mudah-mudahan kita belajar untuk lebih tawaduk, insya-Allah. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sesuai sangat Dato' dengan situasi yang berlaku sekarang ni. Kadang-kadang kita naik pangkat tinggi sikit je pun, tapi dah cakap macam-macam dengan staf bawahan dan sebagainya. Itulah yang kita tak perlu nak buat. Dah mungkin pangkat ada pemimpin dalam keluarga pun, tapi dah yang di bawah-bawah ni dah jadi apa macam hamba. Tapi itulah, sama-sama kita belajar, sama-sama kita muhasabah diri, insya-Allah. Dan mungkin untuk episod terakhir ni untuk musim ini bersama Dato' Fazila, mungkin ada pesanan daripada Dato' untuk para pendengar. Silakan Dato'. Allahumma selamat. So pertanyaan ini pertama-tama Tok Pai minta ampun maaf lah. Ampun maaf kok salah cakap, salah contoh. Walau awak bodoh yang you all kecil hati, minta ampun, minta maaf, ya. Al-maklum kita manusia biasa banyak tersilap, dan yang penting ya, ingat, ya, Tok Pai pesan pada diri juga, kita ni seperti yang tak baru sebut tadi, we are work in progress. Kita tidak sempurna, kita banyak kelemahan, kita banyak kesilapan, banyak kejahilan. Kita kena terus belajar, ya, dan belajar dan perbaiki diri kita. Jangan dengan perasaan aku dah okey dalam bidang ni, aku dah okey. Tak, kita tak pernah okey dalam apa pun yang kita buat. Masih ada ruang dan peluang dan isu yang boleh kita perbaiki, sebab tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi SAW. So kita terus berubah, dan ni Raudah Jiwa satu wadah yang sangat berkesan, dan salah satulah, ya, untuk kita menghisap diri, ya, mengkaji kelemahan-kelemahan diri, kejahilan, dan moving forward langkah demi langkah sampai kita meninggal dunia. Terus berubah sampai mati, sebab orang yang dah mati tak boleh berubah. Wallahualam. Masya Allah, Alhamdulillah. Di akhirnya kita terima kasih banyak-banyak kepada yang bagi Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa atas pertemuan untuk hari ini dan musim ini. Masya Allah, banyak ilmu yang kita dapat bersama Datuk. Halalkan segala ilmu Datuk, dan jazakallah anna kulla khair. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk Datuk. Doakan kami juga Datuk, insyaAllah. Amin, amin, insyaAllah. Sama-sama doa. InsyaAllah. Terima kasih banyak Datuk. Jumpa lagi di bila-bila masa sahaja, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada para pendengar, dan untuk para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Euforiah Islami. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM.
santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kadangkala kita rasa diguna demi kepentingan mereka. Kadangkala kita rasa terhina, rasa kerdilnya di dunia, rasa bersendirian. Biarkan kita rasa susah, jangan biar kita susahkan mereka. Terbitkan keikhlasan hati walau kita tak pernah dihargai. Kehidupan diibarat roda yang berputar-putar mencari destinasi. Oh langit tak selalu cerah, tak selalu mendung. Senyumlah sentiasa, jangan sedih. Ada yang rasa diri hebat, jalan dongak ke langit. Pandangan semua orang salah, dia saja yang betul. Megah berkata-kata, namun kosong bicara. Astaghfirullahalazim. Biarkan kita rasa susah, jangan biar kita susahkan mereka. Terbitkan keikhlasan hati walau kita tak pernah dihargai. Kehidupan diibarat roda yang berputar-putar mencari destinasi. Oh langit tak selalu cerah, tak selalu mendung. Senyumlah sentiasa, jangan sedih. Ada yang rasa diri hebat, jalan dongak ke langit. Pandangan semua orang salah, dia saja yang betul. Megah berkata-kata, namun kosong bicara. Astaghfirullah.